Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So, hi guys, hari ni Anis nak share dengan korang 5 tips untuk memotivasikan diri. So, what are you waiting for? Let's get started. So, tips pertama ialah sentiasa set your goals, objective and impian korang, sebab ianya adalah satu macam matlamat untuk korang. Kita dalam kehidupan ni, kita mesti kena ada satu matlamat hidup. Tak kisahlah kalau matlamat hidup kita tu kecil ke, sederhana ke, besar ke, setiap dalam kehidupan kita ni mesti kena ada matlamat. Kenapa Anis cakap macam tu? Sebabnya, bila kita tak ada matlamat tu, kita tak ada hala tuju. Kita akan hilang arah tuju kita. Matlamat dalam kehidupan ni seumpama satu peta. Kalau kita dah sesat ke, kalau kita nak pergi sesuatu tempat, kita akan buka Google Maps, kita akan buka Waze kita sebab kita nak tahu mana hala tuju kita. So, bayangkan matlamat ni adalah sebagai satu peta dalam hidup korang. Kalau korang tak ada peta dalam hidup korang, habis korang nak pergi mana? Mana hala tuju korang? Korang nak pergi tu jauh ke tak perjalanan tu? Korang nak pergi tu, adakah tempat tu bahaya? Adakah tempat tu jalan dia teruk, berlubang ke? So, kita dalam kehidupan kita, kita kena ada satu matlamat hidup supaya kita tahu mana hala tuju yang kita nak. So, setiap orang tu ada different kinds of, diorang punya objektif, dia punya goals, dia punya matlamat hidup, impian diorang. So, setiap orang tu berbeza-beza dia punya matlamat tu. So, Anis nak korang semua yang tengok video ni kena set matlamat korang sendiri, bukan terikut-ikut orang. Matlamat apa yang aku nak sebenarnya dalam kehidupan ni? Apa hala tuju aku? Betul ke aku buat ni? Betul ke ini yang aku nak? Korang kena macam sit down. Sebab tu Anis cakap at the beginning of the year, kita kena ada satu matlamat yang kita nak capai supaya kita ada satu hala tuju, dah ada satu matlamat hidup yang kita nak pergi mengejar untuk mencapai matlamat ni. So, cara dia adalah korang kena sit down and then korang kena buka satu buku and start tulis apa yang aku nak dalam kehidupan aku. Apa matlamat hidup aku? Apa impian yang aku nak capai yang tak tercapai lagi? So, setkan all of these objektif atau goals dalam hidup korang. And dari situ, korang kena sedaya upaya untuk merealisasikan impian dan matlamat hidup korang ni semua. Okay? Step yang kedua. Start small steps. Bagi Anis, bila kita nak capai sesuatu matlamat tu, kadang-kadang setiap orang dalam kehidupan kita ni, semua orang berbeza. Ada yang jalan tu, maybe kalau dia tinggi, kaki dia panjang. Bila dia berjalan tu, langkah dia panjang lah sikit. Maybe kita kalau yang pendek ni, bila kita jalan, maybe langkah kita pendek lah sikit. Tapi, by the end of the point tu nanti, even though korang jalan, ada yang langkah panjang, ada yang langkah pendek, ada yang berlari, ada yang merangkak. Tapi at the end tu nanti, korang akan capai juga matlamat korang tu. So, setiap orang dalam kehidupan ni, langkah diorang tu berbeza. So, bagi Anis, setiap orang tu, kalau kita nak capai sesuatu kejayaan, maybe orang tu memang dia atlet. Dia memang boleh berlari laju. 100 meter dia boleh lari. Tapi kalau korang tu jenis yang ada semput ke, ada asma ke, korang tak boleh lah nak lari laju-laju kan. So, korang macam start small steps. Tapi bagi Anis, betapa dalam kehidupan ni, sebab setiap orang berbeza kan. So, setiap orang mempunyai perjalanan yang berbeza, langkah yang berbeza, jarak yang berbeza. So, tak semestinya bila orang tu berlari, kita pun kena ikut berlari. Kita kena berjalan untuk capai satu matlamat kita tu, mengikut kemampuan kita, mengikut langkah kita, mengikut jejak kita. So, jangan terlampau ikut orang. Instead of fokus dengan diri kita, fokus dengan kemampuan diri kita, and then kita kita start small, kita jalan perlahan-lahan, and then bila kita dah jalan perlahan, kita rasa macam, oh, aku nak langkah panjang sikit. So, start langkah panjang. And then bila dah langkah panjang tu, rasa macam, aku dah ada energi, aku dah ada tenaga, aku nak berlari pula. Okay, start berlari. Bila dah start berlari tu, rasa macam, oh, aku rasa aku nak lari laju, nak speed. So, go for full speed. So, bagi Anis, setiap perjalanan kita tu untuk capai satu matlamat tu, kita kena start small and ikut kemampuan diri kita. Dari situ kita akan rasa lagi memotivasikan diri kita. Sebab apa? Dari situ kita akan rasa lagi motivated sebab kita tahu apa saja yang kita nak tu, kita ikut kita punya kemampuan hidup kita. Kita ikut kemampuan diri kita. Kita tak ikut orang lain, kita tak ikut apa orang cakap. Apa yang saja yang orang cakap tentang negatif tu, kita tak dengar. Kita ikut hala tuju kita masing-masing. Sebab setiap orang tu mempunyai hala tuju yang berbeza. Tips yang ketiga, mendapatkan motivasi daripada orang lain
ataupun orang yang terdekat dengan korang. So bagi Anis kat sini, Anis sendiri ada mentor. So mentor Anis is my mom. Mama memang seseorang yang memotivasikan Anis. My mom is a positive person and always give me like positive vibes, spread the positive words and always motivate me. So bagi Anis, mentor Anis adalah my mom, iaitu orang yang paling terdekat dengan Anis, orang yang banyak bagi Anis ilmu, orang yang banyak bagi Anis dorongan, sokongan, tunjuk ajar, pengalaman dia. So Anis sangat rapat dengan my mom because we all selalu sharing kita punya experience, sharing our knowledge apa semua. So macam bagi Anis, kita kena minta nasihat daripada orang yang dah melalui dah perjalanan tu. Sebab mak kita ni adalah seseorang yang macam my mom sendiri, dia dah adalah seorang yang experience. So dia dah melalui macam-macam dah dalam kehidupan ni. So bagi Anis, apabila kita minta kata-kata motivasi daripada parents kita, contohnya macam my mom, dia akan buat kita lagi rasa motivasi. Sebab apa? Dia dah lama kenal kita. Dia tahu kita macam mana. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kelebihan kita. So pentingnya bila kita minta kata-kata motivasi daripada orang yang terdekat daripada kita, sebab dia kenal kita ni macam mana. So I am very grateful because I have my mom that always support me and always give me positive word. So yeah, second things is mencari kata-kata motivasi daripada orang yang kita tak kenal, orang yang kita tak pernah berborak depan-depan, tetapi kita sentiasa tengok video-video positif daripada dia. Contohnya, Anis suka sangat tengok video Ustazah Asma Harun, Dr. Azizan, Gary and several people yang Anis follow. Sebab bagi Anis, bila Anis tengok video-video yang positif setiap hari, secara tak langsung dia boostkan my positive energy tau. So bagi Anis pentingnya untuk korang kalau boleh setiap hari ataupun 2 hari sekali korang tengoklah video-video yang positif, sebab benda tu akan buat korang rasa lagi motivation, lagi lagi memotivasikan diri korang untuk capai matlamat hidup korang. So pentingnya untuk kita dapatkan kata-kata motivasi daripada orang yang terdekat dengan kita dan juga orang yang kita tak pernah jumpa. So kalau boleh Anis nak korang semua start tengok video-video positif supaya ianya boleh meningkatkan positive vibe kita. Okay? Tips yang keempat, belajar daripada kesilapan. Anis tahu ramai kat luar sana banyak kali dengar benda ni, tapi kita jarang sekali belajar daripada kesilapan kita. Betul tak? So apa yang Anis nak korang buat adalah cara nak memotivasikan diri ialah jangan kita rasa macam aku ni asyik gagal je dalam kehidupan aku. Aku dah try jalan ni, gagal. Aku dah try jalan tu, gagal. Aku dah try jalan yang ke sana, gagal. Semua aku macam-macam sangat kegagalan yang aku lalui semua kan. Tapi sebenarnya korang, kalau korang dah banyak sangat melalui kegagalan, tapi kenapa gagal lagi? So korang kena take your time and start tulis. Apa yang aku boleh belajar daripada kesilapan aku yang lampau, daripada kesilapan aku yang terdekat ni. Apa yang aku belajar? Apa yang membuatkan aku tersilap langkah? Apa yang membuatkan aku gagal? So korang kena start orang kata muhasabah diri, orang cakap. Kena tengok balik apa pengajaran yang kita boleh belajar daripada kesilapan yang kita buat. Supaya dari situ barulah kita akan rasa motivasi. Sebab apa tau? Bagi Anis, bila Anis fail Anis punya subjek masa dekat UQ kan, Anis macam, kenapa aku gagal lah? Kenapa aku boleh gagal? Lepas tu bila kita kaji balik macam, oh aku tak fokus dalam kelas, aku ponteng kelas, aku buat assignment cincai, aku belajar tak bersungguh-sungguh, lepas tu last minute baru nak belajar. So macam mana Anis nak berjaya kan? So dari situ Anis belajar daripada kesilapan Anis. Okay, next step, aku tak boleh malas, aku kena fokus dalam kelas, belajar balik kesilapan kita tu tadi. So bila Anis apply balik, Alhamdulillah daripada Anis gagal subjek tu, terus dapat distinction. So dari situ bila kita belajar daripada kesilapan tu tadi, ia akan motivasikan diri kita macam, oh apa yang aku boleh belajar daripada kesilapan aku, macam mana untuk aku overcome all this issue, all this problem. So bagi Anis betapa pentingnya sekali kita belajar daripada kesilapan kita supaya kita tak termasuk lagi dalam satu gaung tu. Kita dah tahu dah depan kita ada gaung, dah 10 kali jatuh dalam gaung tu, takkan kali yang ke-11 kita nak masuk lagi dalam gaung tu, betul tak? Kali ke-11 kita dah tahu dah cara nak elak gaung, dan kita teruskan perjalanan kita. Tips yang kelima, sentiasa bandingkan diri anda dengan diri anda sendiri and see how far you have come to this level. Sebab bagi Anis, sangat-sangat tak adil kalau anda yang baru nak
capai sesuatu kejayaan, yang baru nak capai sesuatu matlamat, dah mula bandingkan dengan orang yang maybe dah 10 tahun ke hadapan, yang dah lalui 20 tahun, 15 tahun yang ke hadapan. Sangat-sangat tak adil untuk korang bandingkan dengan orang yang terlampau jauh daripada korang. Bagi Anis, yang paling penting adalah kita bandingkan diri kita dengan diri kita yang dulu. And sejauh mana perjalanan kita, and sejauh mana tahap kita pada waktu sekarang, dan sejauh mana kejayaan yang kita dah dapat. Dari situ boleh kita rasa motivated. Sebab apa tau? Oh, aku yang dulu study biasa-biasa je. Aku yang dulu macam ni je, tak belajar daripada kesilapan. Aku yang dulu sentiasa duduk dekat comfort zone, and aku tak keluar daripada comfort zone aku. Tapi aku yang sekarang sentiasa positif. Aku yang sekarang sentiasa nak try something new, nak expose dengan benda baru, nak belajar benda baru, nak dapat ilmu yang lebih baru. So dari situ kita kena sentiasa bandingkan diri kita dengan diri kita yang dulu. Dan sangat-sangat tak adil kalau korang bandingkan diri korang dengan orang lain. Sebab setiap orang, macam ni cakap tadi, perjalanan dia berbeza, langkah yang berbeza. So tahap kita pun tahap yang berbeza. So bagi Anis kat sini, yang paling penting adalah keyakinan diri kita terhadap diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan keyakinan kita terhadap kemampuan kita, kelebihan kita, kelemahan kita. Bagi Anis, setiap orang di muka bumi ni mesti ada kelebihan dan juga kelemahan. Tak semua orang hidup tu perfect, betul tak? Tak semua orang hidup tu dengan sempurna, dengan tak ada masalah, dengan tak ada kesilapan, dengan tak ada kelemahan, dengan tak ada kegagalan. Itu semua adalah propa ya, kalau adanya orang yang wujud macam tu. Sebab bagi Anis, setiap orang dalam muka bumi ni melalui kegagalan. Tapi yang membezakan kita dengan orang-orang yang berjaya ialah orang-orang yang berjaya ni dia belajar daripada kesilapan, dan dia mencapai kejayaan diorang tu dengan diorang terus menuju ke matlamat hidup diorang. So kalau kita nak berjaya, kalau kita nak memotivasikan diri kita, kita kena sentiasa yakin dengan diri kita, belajar daripada kesilapan kita, dan terus berlari menuju ke matlamat hidup kita. Dari situ barulah kita boleh memotivasikan diri kita untuk capai matlamat hidup kita yang dah lama kita nak capai tapi tak capai-capai. So dari situ korang akan rasa lagi motivated, korang akan rasa lagi positif, and korang akan rasa macam, ya aku yakin dengan diri aku, insyaAllah no one can stop you. Tapi bagi Anis, yang paling penting is nothing is impossible when Allah say kun fayakun. So sentiasa bersangka baik pada Allah, sentiasa bersangka baik pada diri kita sendiri, dan sentiasa bersangka baik tentang apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita, dan sentiasa bersyukur dengan setiap kegagalan yang korang lalui, sentiasa bersyukur dengan setiap kejayaan yang korang lalui. InsyaAllah dari situ korang akan dapat rasa keredaan. Keredaan tu tadi, korang akan buat sesuatu benda tu dengan bersungguh-sungguh, and insyaAllah apa yang korang nak tu tercapai. Okay, thank you so much for watching my video. Assalamualaikum. Bye.